Baik, kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Al-Quran. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram wa ashabil izam. Syai'un lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'in wa nastahdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah. Dah tekan ni. Dah. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidu du'al mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wala in tabata ahwaahum min ba'di ma ja'aka minal 'ilm ma laka minallah min wali wala nasir. Sadaqallahul azim. Orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha kepada kamu sehingga kamu mengikut akan agama mereka. Kata olehmu ya Muhammad, sesungguhnya petunjuk Allah itulah yang dikatakan sebenar-benar petunjuk. Jadi kalau seandainya kamu mengikut akan hawa nafsu kamu, sudah datang kepada kamu petunjuk, ilmu ataupun petunjuk, maka tiadalah bagi kamu itu daripada Allah Ta'ala pembantu dan juga penolong. Malaka minallah min wali wala nasir. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikenaki oleh Allah Ta'ala akan kebajikan dan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkim wa naf'a wa intifa' wa lifaratu istifadah hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda wa dilalati ilal khairi ibtigha wajhillah wa mardati wa qumi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Yang mati semuliakan Fadil Tuan Imam, suruhnya Tuan Bilal, kemudian pengerusi surau, jawatan kuasa surau, suruhnya sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Ta'ala kerana sekali lagi pada malam ini kita dapat bersama untuk kita sambung hadis kita hadis Riyadhus Shalihin, masih dalam perbincangan bab kelebihan golongan orang Islam yang lemah, fadli du'afa'il muslimin wal fuqara wal khamilin, kelebihan golongan orang Islam yang lemah, miskin dan orang-orang yang tidak terkenal. Hadis yang ke-85 dalam kitab ini. Hadis 85. Kalau dalam kitab yang asalnya
Itulah hadis yang ke 256. 256. Hadis ke 256. Baik. Di mana qala musannifu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi dari amin wa an Abi Sa'id Al-Khudri. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ihtajjatil jannah wan nar ihtajatil jannatu wan nar qalatin nar fihi al-jabbaruna wal mutakabbirun. Fi mana fi ni mana dalam ku pula. Fi al-jabbarun wal mutakabbirun. Wa qalatil jannah fi itu ada ya tak ada titik, kemudian ada tasydid. Fiya kata fiya. Fiya. Fiya maksudnya padaku ataupun dalamku. Fiya du'afa'in nas wa masakinuhum wa qadallahu bainahuma innaki jannatu rahmati arhamu biki man asya'u wa innaki an-nar azabi mu'azzibu biki man asya'u walikilaikuma alayya mil'uha. Rawahu Muslim. Mana hadis ini terima daripada Abi Sa'id Al-Khudri daripada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ihtajatil jannatu wan nar, telah berhujah ataupun di sini kata bertengkarlah, berbalah macam tu. Ihtajatil jannatu wan nar, berbalahlah syurga dengan neraka. Mana syurga neraka pun berbalah. Kalau ada syurga neraka berbalah, manusia pun berbalah juga. Itu teruklah berbalah. Macam tu. Qalatin nar, berkatalah neraka. Fiya jabbaruna wal mutakabbirun, dia kata. Maksudnya dia kata untukku ataupun dalamku orang-orang yang jabbarun, orang-orang yang kejam. Wal mutakabbirun, dan orang-orang yang sombong. Maksudnya yang tidak mempunyai belas kasihan. Yang tidak mempunyai belas kasihan terhadap orang yang lain. Kemudian waqalatil jannah, kemudian syurga pula berkata fiya du'afa'in nas wa masakinuhum. Kemudian syurga pula berkata untukku golongan orang yang lemah, orang-orang yang lemah dan golongan-golongan miskin. Masakinuhum maksudnya golongan-golongan miskin lah ketika mereka hidup dalam dunia. Wa qadallahu bainahuma innaki jannatu rahmati arhamu biki man asya'u. Maka Allah Ta'ala memutuskan di antara kedua-duanya. Maka Allah Ta'ala pun memutuskan buat salah antara kedua-dua, antara syurga neraka yang berbalah tadi. Maka apa kata Allah Ta'ala? Dia kata innaki al-jannatu rahmati arhamu biki man asya'u. Dia kata sesungguhnya engkau syurga tempat rahmatku, aku memberi rahmat denganmu kepada siapa yang aku kehendaki. Aku memberi rahmat denganmu, aku memberi rahmat denganmu, biki denganku, man asya'a, barang siapa yang aku kehendak lah. Bukan barang siapa yang syurga nak. Bukan barang siapa yang syurga hendak, tapi barang siapa yang aku hendak. Ini Allah Ta'ala sendirilah kata itu, mana Allah Ta'ala boleh memberikan rahmat kepada siapa sajalah yang Allah Ta'ala suka. Kemudian wa inna kinar azabi mu'azzibu biki man asya'u. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada neraka, sesungguhnya engkau neraka ialah azabku. Kau neraka adalah tempat kesesaanku.
yang menyiksa denganmu sesiapa yang aku kehendaki. Wa'azibu biki man asya. Jadi neraka pun mengazab dengan kehendak Allah Ta'ala. Neraka tidak akan mengazab tanpa kebenaran ataupun izin daripada Allah Ta'ala. Itu juga contohnya para malaikat. Malaikat maut contohnya. Malaikat maut dia tidak akan mencabut nyawa seorang hamba kecuali mesti ada keizinan daripada Allah Ta'ala. Itu disebut oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umurul Akhirah. Kan, peringatan pada menyatakan kelakuan orang yang mati dan urusan-urusan akhirat. Jadi semuanya dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanpa izin Allah maka tidak akan berlaku. Gitu. Baik. Sesungguhnya engkau neraka tempat siksaanku menyiksa denganmu sesiapa yang dia kena, dan adalah menjadi tanggungjawab untuk memenuhkan kamu berdua, yakni syurga dan neraka. Dia kata walikilaikuma alayya mil'uha. Mana kepada keduanya syurga dan neraka itulah maknanya hak akulah, kata Allah Ta'ala. Akulah yang berhak untuk memilih mana-mana di kalangan umatku yang nak aku azab dan aku nak berikan balasan. Baik, jadi ini ringkasnya. Saya rasa tuan-tuan mudah fahamlah kepada hadis ini. Yang mana hadis ini berkuat dengan hadis yang sebelumnya lah, berkenaan dengan syurga dan juga neraka. Dan semua ini adalah benda yang haruslah bagi Allah Ta'ala. Syurga, kalau kita belajar buat tauhid, syurga dan neraka ni benda yang harus dicipta Allah Ta'ala. Apa saja yang selain daripada Allah Ta'ala ini alam, kan? Masya Allah, semua adalah harus Allah Ta'ala. Harus Allah Ta'ala memberikan pahala, dan harus juga Allah Ta'ala mengazab. Dalam kitab Jawharatul Tauhid pernah ada perbincangan lah berkenaan dengan perkara ini. Dalam kitab Tauhid, maknanya kalau Allah Ta'ala membalas itu merupakan salah satu nikmat Allah Ta'ala bagi pada hamba tadi. Kalau Allah Ta'ala mengazab, itu menunjukkan kepada keadilan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengazab itu disebut dalam kitab Tauhid, kitab Jawharatul Tauhid yang dikarang oleh Syekh Ibrahim Laqani dalam bab syairnya, menyatakan bahawa aku menurunkan azab pada hamba tadi itu merupakan keadilan aku, dia tu. Keadilan aku. Bukan kerana aku bengis, bukan aku marah, kan? Bukan aku benci. Tidak. Semua adalah keadilan aku, kata Allah Ta'ala. Baik. Kemudian, so apakah pengajaran daripada hadis ni? Syurga dan neraka disediakan oleh Allah Ta'ala sebagai tempat yang terakhir untuk pembalasan kepada makhluk mengikut amalan masing-masing. Mengikut kepada amalan masing-masing, tuan-tuan. Ada orang tak percaya tentang hari kiamat, dia tak percaya. Hari pembalasan dia tak percayalah. Dia tak percaya. Malahan ada pula kalau Malaysia ni kadang-kadang tak percaya dengan Tuhan. Dia tak percaya tentang kewujudan Tuhan. Apa yang berlaku dalam alam ni, dia kata berlaku dengan sendirinya. Tidak ada yang mengatur. Sedangkan alam ini ada yang mengatur, yang menguruskannya. Mustahil satu benda yang begitu canggih dan hebat tidak ada yang mengatur, kan? Mesti ada yang mengatur, itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Contoh yang paling mudah menyatakan adanya hari kebangkitan ialah contoh yang paling mudah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kalau kamu pergi pada tempat yang pada asalnya kita lihat pada tempat itu tidak ada apa pun, kan? Tidak ada tumbuh-tumbuhan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan pada tempat tersebut. Satu tumbuhan pun tak ada. Contohlah kalau kita pergi pada tempat yang contohnya yang baru ditambak. Contoh nak buat projek perumahan, kan? Kita orang buat perumahan, tanah ditambak tu diambil daripada mana? Kadang tanah pada bukit, tak? Kadang tanah pada bukit diambil. Yang mana tanah bukit tu pun kalau tu lihat
Memang tidak ada tumbuhan pun. Apalagi tanah yang belah bawah. Dan bukit tapi belah lapisan bawah lah. Lapisan bawah tu tak ada apa pun. Ada rumput tak? Tak ada. Kemudian ditarah bukit tadi. Kemudian diangkut dengan lori, dihantar kepada tempat perumahan, tempat pembinaan yang buat rumah tadi. Pada asalnya memanglah kan tidak ada apa pun, hanya tanah saja. Kemudian turunlah hujan. Hujan yang lebat dengan makan masa lah. Tak adalah time tu dia tumbuh, tak ada, dia makan masa sikit lah. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu dan sebagainya. Bagaimana kejadian pada tempat tersebut? Sudah tentu kawasan tersebut akan mula dipenuhi dengan rumput. Akhirnya penuh lalang. Akhirnya kalau tidak diteruskan projek perumahan situ, kemungkinan akan jadi hutan belukar dan sebagainya. Tak? Yang mana pada asalnya tanah itu adalah tanah bukit. Tanah bukit tak ada apa benda pun, tak ada nampak tumbuhan pun ke situ. Lapisan yang bawah dia mana ada? Lapisan atas tu memang adalah dia punya hutan atas tu, tapi lapisan bawah tu tanah itu yang dikorek. Tu yang pergi hantar tu buat tapak pembinaan. Itu contoh yang paling mudah lah. Berkenaan berlakunya hari kebangkitan besok akan berlaku kemungkinan, dan sangat mudah, simple dia kepada Allah Ta'ala. Simple buat, senang je, bukan payah sangat pun nak berlaku hari kebangkitan ini. Semua manusia je tak boleh nak fikir benda tu kan. Kita nak fikir sebab apa? Dia fikir tentang duit. Yang dia fikir tentang duit, tentang projek. Macam mana ni pembinaan ni tak siap-siap ni. Orang yang nak rumah pun bising, rumah tak siap lagi. Itu yang dia, manusia fikir tentang tempat tinggal. Bagi orang yang lain pula, dia akan fikir tentang hari kebangkitan. Akan berlaku besok, dan suatu hari nanti rumah-rumah yang dibuat pun akan hancur, musnah sekelip mata je. Macam tu. Baik. Yang kedua, setiap orang yang beriman akan dimasukkan dalam syurga, walaupun amal kebajikannya sebesar zarah. Walaupun sebesar zarah, tuan-tuan, amalan kebajikan, tuan-tuan, iman kita tu walaupun sebesar zarah, kan, tetap akan mendapat syurga Allah Ta'ala. Janji ikhlas kan. Begitu juga setiap perbuatan yang mungkar itu akan dibalas dengan balasan yang setimpal dengan dia. Itu janji Allah Ta'ala, itu janji dia. Dalam perkara kebaikan tersebut, dalam kitab Tauhid, Jawahirul Tauhid, setiap perkara kebajikan itu wajib bagi Allah Ta'ala membalas. Wajib Allah Ta'ala membalas segala kebajikan manusia. Tetapi berkenaan dengan balasan kemungkaran, itu di atas pertimbangan Allah Ta'ala, di atas pertimbangan dia. Kalau sesiapa yang buat kejahatan, keburukan dan sebagainya, itu masih dalam pertimbangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi bukan makna Allah Ta'ala menyalahi janji. Dia kata, bukan makna Allah Ta'ala menyalahi janji. Tidak, aku tidak menyalahi janji. Macam tu. Tidak menunjukkan kepada keadilan aku. Dia kata, keadilan aku, maka akan ampunkan dosanya, walaupun banyak dosanya, setinggi gunung sekalipun. Baik. Yang ketiga, orang yang beriman yang lemah dan miskin yang dipandang rendah oleh manusia dijanjikan dengan syurga selagi mereka tetap dengan keimanan dan kepatuhan kepada hukum serta bersabar atas apa yang telah ditentukan Allah Ta'ala bagi mereka. Manakala orang yang takabur, sombong, siapa yang takabur dan sombong, dijanjikan untuk mereka neraka dan azab yang pedih. Itu janji dia. Allah Ta'ala mengazab. Tetapi masih lagi dalam urusan Allah Ta'ala tentang azab tadi. Dia boleh memaafkan siapa yang dia nak. Baik. Kemudian 87. Hadis 87. Kalau sebut dalam kitab ni
Baik. Kemudian kita lihat hadis yang ke-86. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innahu la ya'ti ar-rajulu as-samin al-azim yaumil qiyamah la tazinu innallaha janahal ba'udah. Diterima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi, sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang yang gemuk lagi besar. Innahu la ya'tina ar-rajulu as-samin al-azim yaumil qiyamah. Sesungguhnya akan datang tuan pada hari kiamat besok seorang lelaki yang samin. Samin ni maknanya gemuk lah. Kan obes kan? Orang yang gemuk. Al-azim besar, adalah gemuk besar pula tu. Yaumah pada hari kiamat. La tazinu indallah janahal ba'udah. Tetapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun seberan sayap nyamuk. Walaupun sebesar sayap nyamuk. Okey. Ni nak cerita tentang apa tuan-tuan hadis ni? Ali nak menceritakan pada kita, dia kata ifadatul hadis, inna qimatul insan bi amalihi la bisyaklihi wa jismihi yaumil qiyamah. Dia kata sesungguhnya harga ataupun nilai manusia itu dengan amalannya, tidak dengan jisimnya, tidak dengan tubuh badannya. La bisyaklihi wa jismihi, tidak dengan syikil ni makna macam bentuk tidak dengan bentuknya, wa jismihi dan jisimnya, yaumil qiyamah pada hari kiamat. Wa 'alal muslim ayyahtama bislahi qalbihi wa 'ilmihi. Dan di atas orang muslim itu bahawa ia mementingkan untuk membaguskan hatinya dan amalan dia. Amalan dia kan sebelum dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini wal ibaratu lil qulub wal amal la lil mazahib wa ajsam. Hadis ini merupakan satu ibarat untuk hati. Ibarat bagi hati dan juga amalan. Tidak dengan zahir, la al mazahir wal ajsam. Tidak dengan zahiriat kita wal ajsam dan tidak dengan tubuh badan. Tidak dengan badan. Ini faedah pada hadis ini lah. Di mana dalam hadis disebut akan datang pada hari kiamat orang yang badannya gemuk. Gemuk, samin gemuk, azim besar. Jadi tuan-tuan jangan terasa pula. Tuan-tuan kalau badan gemuk besar jangan terasa pula. Ini hadis tuan disebut begini, akan datang pada hari kiamat orang yang gemuk, besar badan, tapi pada kiamat yang mana tidak ada nilai lah. Diri dia tadi, jisim dia tadi, itu badannya tidak ada nilai lah pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun janahal ba'udah, dia kata, walaupun sebesar sayap nyamuk. Sayap tuan-tuan, bukan nyamuk, sayap itu. Dia ada nyamuk, ada sayap. Macam tu, dia ada badan nyamuk, sayap nyamuk. Kan? Bayangkanlah nyamuk pun besar mana sangatlah, kecil sangat je. Halus kita katakan, halus. Tapi walaupun halus pun nyamuk bahaya juga. Lagi pula nyamuk betina pula kan. Nyamuk yang mana tu yang suka gigit tu kan? Nyamuk betina kan? Bukan nyamuk jantan kan? Gigit tu gatal lah. Gatal lah kan. Ada yang bawa denggi lah, Aedes dan sebagainya. Nyamuk walaupun kecil kan, sebesar nyamuk pun manusia masih tidak mampu mencipta nyamuk. Yang boleh manusia cipta ialah robot macam nyamuk. Robot yang macam nyamuk, kecil macam nyamuk. Tetapi sebenar-benar nyamuk tu boleh tak cipta? Tak boleh. Dengan ada darahnya, dengan ada otak dia, dengan tu ada urat saraf dan sebagainya kan. Yang tu. Dan nyamuk ni sebenarnya rupa dia pun menakutkan.
Kan binatang-binatang serangga ni kalau dilihat dengan kanta pembesar kan, macam mana rupa dia, takut tak? Takut kita tengok kan. Tapi nasib baik Allah Ta'ala ceritakan binatang-binatang, separuh binatang ni dia kecil-kecil halus lah. Tapi kalau seandainya binatang tu dibesarkan dengan beribu kali ganda, besarkan, kita pun tak berani, takut tengok rupa nyamuk tu, rupa lalat, rupa tu dan sebagainya kan, binatang-binatang kecil ni. Tapi lah binatang ni benda yang kompleks lah, yang cerita Allah Ta'ala, yang begitu hebat, canggih dan sebagainya, yang boleh membiak begitu cepat dan sebagainya. Jadi ini nak menunjukkan kepada kita tentang nilai tubuh badan kita dengan hati kita, dengan amalan kita. Sama dengan satu hadis itu, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsamikum walakin yanzurullah ila qulubikum wa amalikum. Allah Ta'ala tidak melihat kepada rupa badan kamu dan jasad kamu, tetapi Allah Ta'ala melihat kepada hati kamu dan juga amalan kamu. Itu hadis yang biasa diulang oleh penceramah tuan-tuan. Sama kaitan dengan hadis ni. Tapi hadis ni jarang disebut. Tuan-tuan nanti kalau jumpa orang gemuk sebutlah. Jangan kena tumbuk sudah je tu. Jangan tumbuk sudah. Tapi nak sebut begini berkenaan tentang macam dia macam kiasan kan, gitu. Sesungguhnya akan datang pada hari kiamat seorang yang gemuk lagi besar tetapi tidak bernilai sisi Allah Ta'ala walaupun seberas sayap nyamuk, gitu. Ni kita kena fikir sama-sama lah hadis ni. Baik, ia apakah penjelasan pada hadis? Pertama, kemuliaan seorang di sisi Allah Ta'ala tidak diukur daripada sudut kesenangan hidupnya semasa di dunia. Ni pun satu jugalah. Ni pun boleh juga kita ambil faedah daripada hadis ni. Antaranya lah kemuliaan seorang itu sisi Allah Ta'ala. So mana tidak diukur dengan sudut kesenangan kau, kekayaan kau, duit kau yang banyak, rumah kau yang besar dan sebagainya. Allah Ta'ala tidak akan melihat daripada sudut itu. Gitu. Mana kemuliaan seorang di sisi Allah Ta'ala tidak diukur dengan sudut kesenangan hidupnya selama hidup dunia. Kita tak tahu kadang orang susah itulah, orang miskin itulah yang lebih baik sebenarnya pada sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana disebutlah ada di yang sebelum ni kan. So jangan kita mandang remeh lah pada orang yang miskin, orang yang susah, hidup merempat, urut melarat kan. Macam tu. Kemudian yang kedua, Islam tidak menilai seorang itu dengan pandangan zahir sahaja yang ada pada dunia. Oleh itu bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang sebenar-benar takwa dan beribadahlah dengan sebenar-benar ibadah dengan tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah. Baik, seterusnya kita masuk hadis yang ketiga malam ni. Wa anhu inna imra'atan sauda kanat taqumul masjid aw syaban fafaqadaha aw faqadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasala anhu aw anhu faqalu mata lain, dia ada mim ta ya tanpa titik, mata. Satu lagi mim alif ta mata juga. Mim alif ta mata maksudnya mati. Kalau mim yang bersambung dengan ta, mim ta, lepas tu ada ya tanpa titik, tu mata. Bilakah mata? Bila? Qala apala kuntum azantumuni bih fakannahum sagaru amraha aw amruhu faqala dulluni ala qabrih fadalluhu fasalla alaihi summa qala inna hazil kubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha wa inna Allah subhanahu wa ta'ala nuwawwiruha lahum bi salati alaihim nuwawwiruha lahum bi salati
alaihim. Muttafaqun alaih. Ali riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim. Baik. Wa anhu, dan daripadanya juga. Nya daripada mana? Daripada Abu Hurairah jugalah. Inna imra'atan sauda. Sesungguhnya ada seorang perempuan yang hitam. Kulit hitam. Kanat taqumul masjid aw syaban. Dia kata seorang perempuan hitam atau seorang pemuda tukang sapu masjid. Fafaqadaha, satu hari dia bukan satu hari, telah beberapa hari. Telah beberapa hari tidak kelihatan. Fafaqadaha aw fafaqadahu Rasulullah SAW. Dia ada dua ni. Satu menyatakan bahawa perempuan yang kulit hitam. Satu lagi menyatakan seorang pemuda. Dia kata, ni daripada Abu Hurairah lah, mereka kata. Jadi antara dua tu sama ada perempuan ataupun pemuda lah, dia kata. Ni hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Dia kata bahawa seorang perempuan hitam atau seorang pemuda tukang sapu masjid, yang mana Nabi telah beberapa hari tidak melihat orang inilah, sama ada perempuan tadi ataupun pemuda tadilah. Di sini sebut au ni salah satulah. Mungkin perempuan itu ataupun mungkin pemuda yang Nabi telah beberapa hari tidak bertemu dengan mereka. Macam tu. Maka apa yang berlaku tu kan? Nabi kata fasa'ala anha au anhu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bertanya berkenaan dengan perempuan tadi ataupun berkenaan lelaki tadilah, pemuda tadi. Dia ada dua, sama ada perempuan hitam tadi atau pemuda. Tapi dia dua tadi dah lama tak nampak. Jadi Nabi pun tanya dengan para sahabat lah, mana pergi perempuan hitam tu? Mana pergi pemuda tu? Fasa'ala anhu au anhu. Faqalu mata. Lalu mereka berkata, ia telah mati. Mana dia tak ada lagi lah, dah meninggal dunia. Macam tu. Qala, maka Nabi kata, apala kuntum azantumuni bih. Dia kata. Apa Nabi kata? Dia kata, kenapa kamu tidak memberitahukan aku? Nabi kata, kenapa kamu tak beritahu aku mana pergi orang itu? Dia dah mati. Kenapa tak beritahu pada aku? Dia dah mati. Nabi cakaplah pada para sahabat, faka'annahum sagharu amraha aw amruhu. Dia kata seolah-olahnya mereka tidak menghargainya. Seolah-olah para sahabat tadi tidak menghargai akan tukang perempuan hitam tadi ataupun pemuda yang tukang menyapu tadi. Kan? Pemuda yang menyapu masjid, tukang sapu masjid je. Sapu masjid biasa siapa? Siap. Kalau kita tempat kita ni siap lah. Yang biasa sapu masjid, yang komeh masjid, dialah yang paling, ialah awal datang. Dialah orang yang paling awal datang dan dialah dia paling lambat balik. Tu biasa siap lah gitu. Imam datang biasa kadang datang kemudian. Habis tu kan imam dia balik lah. Siap tak balik lagi. Siap nak kena kemas, nak tutup pintu, tutup tingkap, tutup aircon, tutup kipas. Kan? Kunci bilik, PA sistem, kunci tu kunci ni kan. Siapa punya kerja biasanya? Siap kan? Macam tu. Itu biasalah tu. Bila siap tak ada tu bongih tu. Mana pergi siap ni? Pintu tak buka-buka ni. Macam tu. Itu penting siap kan. Jadi kita jangan meremehkan siap lah. Ingat kalau ada di kalangan kita ni yang biasanya awal yang pertama datang kan, yang last balik kan, itu. Ada kalau kadang-kadang dia tak harapkan pujian pun kan, gitu. Baik. Seterusnya, jadi Nabi tanya pada para sahabat, dia kata, kenapa kamu tak beritahu aku bahawa mereka ni tak ada? Paka'annahum sagharuhu amraha amruhu, seolah-olahnya para sahabat tadi seolah maka mereka ini meremehkan perempuan hitam itu dan juga meremehkan pemuda yang biasanya tukang sapu sampah kan, tukang sapu masjid dan sebagainya. Sebenarnya mulia tugas mereka. Jadi baik, seterusnya faqala dulluni ala qabri. Maka Nabi kata, tunjukkan kepada aku akan kuburnya.
tunjukkan kubur dia. Mana kubur dia kalau kata mana meninggal? Fadalluhu fasalla alaihi. Lalu Nabi Muhammad pun ditunjukkan akan kuburnya. Lalu mereka tunjukkan kubur pada Nabi. Fasalla alaihi, maka Nabi pun sembahyang. Nabi pun sembahyang. Tapi di sini tak sebut sembahyang, dia kata mendoakan atas si mati. Nabi mendoakanlah kepada si mati. Jadi kemungkinan boleh juga kita katakan sembahyang, dan juga boleh katakan baik. Kalau sebut dalam kitab Arab, dia kata rajahal ulama anna allati kanat taknasun masjid imra'atan walaysa rajulan. Kalau sebut dalam syarah ini, dia kata dalam kitab Arab, dia kata yang terlebih rajih di kalangan ulama, dia kata yang menyapu masjid itu ialah perempuan, dia kata, bukan lelaki itu. Dia kata rajahal ulama anna allati kanat taknisul al-masjid imra'atan walaysa rajulan. Yang rajahnya ulama kata yang menyapu itu ialah perempuan itu, perempuan hitam, bukan lelaki. Walaysa rajulan. Wa ta'rifu bi ummi mahjin, dan dikenali dengan perempuan tadi dengan ummi mahjin. Ini ada pernah ulama lah sebut sini itu. Tapi dalam hadis ni dia kata lelaki itu, pemuda itu yang menyapu sampah kan. Jadi tak kisahlah tentang siapa yang menyapu sampah, sama ada perempuan lelaki. Dan ada juga sebut di sini dalam kitab Arab, dia kata kelebihan tanzibul masjid. Ini nak nyata perkenaan tentang kelebihan masjid, membersihkan masjid. Kelebihan membersihkan masjid. Tawaduk Nabi SAW, tawaduknya Nabi SAW, wa su'alihi an khadim as-siddiq, dan Nabi bertanya berkenaan dengan dan permintaan Nabi kepada khadam dia. Kan Nabi jarang memerintahkan khadam dia. Nabi ada khadam, tapi Nabi jarang perintah khadam dia. Jadi di samping itu dia kata tagrib fi syuhudil janail ahli khairi, menggemarkan pada penyaksian jenazah ahli kebajikan, dan iadah salatul jenazah, dan mengulang sembahyang jenazah liman lam yusalli alaiha, bagi orang-orang yang tidak sembahyang atasnya, walau ba'da dafni indal kubri, walaupun sudah ditanam di kubur. Dia kata ini faedah pada hadis ni dah disebut dalam kitab Tunzatul Muttaqin, dalam kitab Nuzul Muttaqin yang dikarang oleh Dr. Mustafa Sayyid Al-Khim, Mustafa Al-Bura. Ini pun pengarang, dia ni pengarang kepada kitab Minhaj Fiqh Minhaji kan. Fiqh Minhaji yang warna hijau tu, dia ni pun ni pengarang juga. Macam tu. Jadi maknanya dia nak nyata pada kita, antara faedah hadis ini targhib fi syuhudil jenazah ahli khairi, menggemarkan pada penyaksian jenazah ahli kebajikan. Mana kita tengok kalau ahli kebajikan ni, orang saleh ni, kita digalakkan pergi ziarah jenazah. Kemudian disebut sini dia kata i'adatu salatul jenazah kan, dan mengulang sembahyang jenazah liman lam yusalli alaiha, bagi orang-orang yang tak sempat sembahyang atasnya, walau ba'da dafni, walaupun dah dikebumikan. Walaupun dah kebumikan indal qabri, di dalam kubur, di sisi kubur lah, ataupun dalam kubur lah maksudnya, sebab ada tanam mesti dalam kubur kan. Macam tu. Ini nak kena kepada kita, mana kita boleh lagi sembahyang kalau sempat lah. Baik, jadi kita sambung pada hadis tadi, tuan-tuan. Maka baginda pun mendoakan atas si mati. Masa berdoa ni Nabi sembahyang lah. Nanti kalau kita lihat pada syarah tadi, sembahyang Nabi pun sembahyang dan mendoakan kepada si mati, sembahyang orang yang telah meninggal dunia tadi dan dikuburkan. Kemudian Nabi Muhammad SAW pun bersabda, dia kata sesungguhnya penghuni kubur ini tadi dipenuhi oleh kegelapan. Dia kata
Inna hazi kubur mamlu'atun zulmatun ala ahliha. Sesungguhnya kubur ini dipenuhi dengan kegelapan atas ahli dia. Mana penghuni kubur itu yang dah dikumikan. Jadi dia dalam gelap, kegelapan. Wa inna Allah ta'ala nuwawiruha. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala meneranginya bagi mereka. Bin yunawiruha lahum bisolati alaihim, dengan sebab sembahyangku atasnya ataupun doaku kepadanya. Sama ada kita doakan jenazah itu ataupun kita sembahyang pun tak apalah. Lebih baiklah kita sembahyang, dapat juga pahala lah. Kalau doa saja dapat juga pahala, tapi supaya doa-doa ajalah. Tapi kalau kita sembahyang jenazah walaupun dah dikebumikan, macam tu kita tetap dapat pahala sembahyang jenazah. Ini namanya jenazah ghaib lah. Bukan jenazah hadir, jenazah ghaib, mana dah dikebumikan dalam kubur itu. Macam tu. Kita digalakkan. Jadi pada asalnya kubur tadi gelap. Mungkin tak tahulah kenapa gelap. Maka Nabi pun sembahyangkan, maka dengan izin Allah Ta'ala maka kuburnya terang. Macam tu. Kadang kita tak tahu doa siapa yang dapat menerangkan penghuni kubur itu. Baik. So apakah pengajaran pada hari ini? Yang pertama, orang yang melakukan suatu pekerjaan walaupun kecil akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Ta'ala jika dilakukan dengan ikhlas. Lebih-lebih lagi pekerjaan yang dilakukan di masjid, Masya Allah. Lebih-lebih lagi pekerjaan tuan-tuan lakukan di masjid, membersihkan masjid, menyental masjid, tandas masjid, tak? Buang apa-apa yang mencemarkan dalam masjid. Macam tu. Buatlah apa yang patut. Buang cicak ke apa benda ke. Jangan tuan-tuan, jangan disebabkan masjid bersih, tuan-tuan ambil cicak pada rumah, letak kat situ. Kemudian tuan-tuan buang. Itu bukanlah. Itu tak ada kojol lah tu. Mau masjid dah bersih, kan? Dia nak masjid tu kotor, dia buat tarik daripada rumah, letak kat situ. Kemudian dia bersihkan. Itu bukan. Ini memang asalnya masjid tu kotor lah. Gitu. Baik. Kemudian lebih lagi kerjaan lakukan di masjid ataupun dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bertanya khabar perihal seorang yang biasanya dikenali di dalam adalah dituntut dalam Islam. Kita digalakkan bertanya khabar. Tanya khabar yang mana biasanya orang tu biasanya kita jumpa. Terutama kali kalau di masjid ataupun surau lah biasa kita jumpa. Tiba-tiba seminggu, 2 minggu asap. Tak tahu gimana. Maka kita pun tanyalah, mana pergi kan? Mana pergi si Ali tu? Mana pergi si Abu tu? Lama tampak dah. Sakit ke apa? Nak kata sakit. Kat mana? Duduk kat mana? Rumah ke? Hospital ke? Jomlah kita ziarah. Kan? Atau kelebihan kalau kita bercampur orang. Baik. Yang ketiga, orang-orang yang belum menyembahyangkan mayat sebelum dikebumikan adalah disunatkan supaya bersembahyang mayat selepas dikebumikan. Orang-orang yang belum menyembahyangkan mayat sebelum dikebumikan adalah disunatkan supaya bersembahyang mayat selepas dikebumikan. Walaupun mayat dah kebumikan pun kita masih lagi berpeluang untuk menyembahyangkan mayat itu. Janganlah kata, alah mayat dah kebumikan tak lapik lah, alah tak ada joki lah, dia kata. Kan biasa cakap macam tu kan. Bila mayat dah kubur tu kan, dah kebumikan, dah baca doa semua, dah takhir semua selesai, alah tak ada joki lah, dia kata. Masih lagi pulang lagi, bayarlah, tak ada masalah. Bukan makna kita sembah mayat itu, bukan. Itu bukan sembahyang mayat, bukan sembah kubur, kan? Ada orang anggapan bagian negatif macam tu. Yang keempat, Islam menggalakkan umatnya supaya menziarahi jenazah dan juga menghantarnya ke kubur. Nampak? Kan ada hadis tu, siapa yang datang ziarah saja sekejap mendapat 1 qiraat. Kalau siapa yang datang ziarah kemudian sembahyangkan dan hantar ke kubur, mendapat 2 qiraat. Mendapat 2 qiraat. 1 qiraat itu umpamanya pahala sebesar gunung Uhud. Kalau 2 qiraat, mana 2 gunung Uhud?
Bayangkanlah tuan besarnya pahala bagi orang yang datang menziarahi kemudian menyemayangkan, apalagi menguruskan pula. Apalagi menguruskan tuan, lagi pula besar pahalanya. Gitu. Kalau saya di unit ukhuwah tu, saya bahagian mu'alaf ni, biasalah kadang uruskan jenazah mu'alaf. Jenazah mu'alaf, kadang mu'alaf ni kadang tak dia ambil tahu sangat. Apalagi kalau mu'alaf tak bercampur masyarakat. Kan? Bila mu'alaf mati ni, biasa kadang hospital telefon, kadang polis telefon, ada mu'alaf meninggal. Macam mana dia tahu? Sebab dia ada kadang dekat kat Islam kan. Dia meninggal, beritahu kita lah, telefon. Kita terpaksa lah pergi uruskan. Sebab tak ada orang nak uruskan, kita dah kena uruskan. Macam tu. Daripada A sampai ke Z, sampailah ke B kan, kita kena uruskan. Tapi kita, macam saya ada tim lah, kita ada tim lah. 7-8 orang lah, kita ada tim. In case kalau tiba ada orang meninggal, kena pergi urus. Macam tu. Tapi dengan syarat wali dia ada lah. Yang penting wali dia atau waris dia ada. Sebab kita nak uruskan jenazah tu. Kadang ni waris ni kadang-kadang bukan Islam. Dia Islam, si mati Islam tapi waris bukan Islam. Jadi kena juga beritahu dengan waris dia, sebab kita nak ambil jenazah tu, sebab kita nak uruskan. Kemudian yang kelima, mengimarahkan masjid mempunyai kelebihan besar. Jadi dan menjadi tukang sapu masjid adalah antara ciri-ciri mengimarahkan masjid. Walaupun tukang sapu itu kan, tukang sapu, tukang buka kipas dan sebagainya, tukang buka lampu kan. Itu antara biasanya tugas-tugas siap lah kan. Tugas siap kan. Nampak macam remeh kan tugas dia, simple je, gaji pun kecil je. Siap apa gaji dia? Kecil kan? Tak? 500 dia siap. Dulu 200 je, sekarang mungkin naik sikit lah. Tak banyak lah kan? Kalau imam besar gaji kan? Imam kadang 1,000 kan, imam besar. Siap dengan bilan ni tak masalah, cik. Itu sebabnya kalau saya beritahu dengan imam-imam, kalau imam nikahkan orang tu, panggillah siap tu, siap dengan bilan, minta lah jadi saksi lah, dapat juga pendapatan ke situ. Kalau sepasang pengantin, biasanya upahnya RM4. Sepasang pengantin RM4 untuk siap dengan bilal lah. Kalau RM4 kan. Jadi kalau ada dapat 10 pasang hari tu, joki dia kan. Jadi itu jadi apa ya? Jadi saksi je. Dapatlah sikit bagian untuk dia gitu. Baik. Okey, habis tuan-tuan. InsyaAllah akan datang kita sambung lagi pada hadis yang seterusnya. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Pada alright, ada soalan tak? Ada? Tak ada? Alright, tak ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan ma'lum taqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasi'ana fatah ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ftahna bi'alifin. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqal ma'suma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa antal fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.